Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Kita sambung bacaan kitab Mustikah Hadis kita, iaitu dalam bab beriman kepada adanya malaikat. Malam ini kita baca hadis yang ke-30 tentang tugas-tugas malaikat ataupun perintah-perintah yang dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat untuk dilaksanakan. Ianya merupakan sebagai satu ibadat. Macam kita lah, Allah perintah supaya solat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, bayar zakat. Itu sebagai satu perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk kita lakukan, dan bila kita lakukan itu maka kita dikatakan beribadat. Jadi tugas kita ialah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga tugas malaikat melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, ya, berkaitan dengan hubungan dengan manusia ataupun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala dan hubungan manusia dengan manusia. Di malam ini kita baca hadis yang ke-30 untuk makluman. Bab beriman kepada adanya malaikat. Antara tugas-tugas seterusnya, ya, ataupun ibadat-ibadat seterusnya yang dilakukan oleh malaikat yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya ialah, antara malaikat ada juga yang ditugaskan pada hari akhirat. Jadi malaikat itu ditugaskan pada hari akhirat. Ditugaskan di dunia ada, ditugaskan pada hari akhirat ada. Jadi apa tugasnya? Iaitu melahirkan penghargaan kepada orang-orang yang telah membanyakkan amal-amal kebajikan. Jadi tugas malaikat pada hari akhirat ia melahirkan penghargaan, ya, memberitahu, memuji, menyanjung tinggi, melahirkan penghargaan kepada manusia, kepada kita lah, kepada hamba-hamba Allah yang telah membanyakkan amal-amal kebajikan. Jadi kita banyak buat amal kebajikan. Jadi Allah kata, maksudnya malaikat ni ditugaskan untuk memberi penghargaan, ya, kepada hamba-hambaku yang banyak amal-amal kebajikan yang dilakukan. Hadis yang ke-30, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man anfaqa zawjaini fi sabilillahi nudiya min abwabil jannah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, sesiapa yang melakukan 2 atau lebih dari jenis-jenis amal kebajikan untuk mencapai keredaan Allah, ia akan diseru oleh malaikat dari pintu-pintu syurga. Diseru oleh malaikat dari pintu-pintu syurga. Nudiya min abwabil jannah. Kenapa? Kerana mereka ini melakukan banyak kebajikan, ibadat. Solat contohnya, bukan solat saja, bahkan puasa, zakat, banyak lagi lah, ya, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak jenis-jenis kebajikan yang dia buat, jenis-jenis amal yang dia buat. Kemudian, ya Abdullah, hadza khairun. Katanya, wahai hamba Allah, ya Abdullah, kata, ya, hai hamba Allah, kata malaikat, ya. Faman kana, hamba Allah ini maksudnya hai hamba Allah yang baik bagimu memasukinya. Masukinya ni masuk syurga tadilah. Hai hamba Allah yang banyak buat jenis-jenis kebajikan, kemudian, ya,
yang banyak buat kebajikan tu, katanya, hai hamba Allah, dia kata, pintu ini lebih baik bagi memasukinya. Dia kata, faman kana min ahli shalah du'iya min babis shalah. Itu kata, apa dia pintunya? Maka sesiapa yang membanyakkan jenis sembahyang, ia tetap diseru dari pintu sembahyang. Faman kana min ahli shalah du'iya min babis shalah. Jadi siapa yang banyak sembahyangnya, banyak jenis sembahyangnya, sembahyang wajib, sembahyang sunat, sembahyang macam-macam lah, ya, banyak jenis sembahyangnya, maka masuk dah dia diserukannya, ia tetap diserukan dari pintu sembahyang. Wa man kana min ahli jihad, ya, du'iya min babil jihad. Dan siapa yang membanyakkan jenis-jenis perjuangan, jenis-jenis perjuangan dalam nak meninggikan syariat Islam, ya, jenis perjuangan, ada orang perang, ada orang menegakkan kebenaran, ada orang berdakwah, kan, itu maksudnya yang berjuang, ya, artinya jenis-jenis perjuangan yang nak menegakkan Islam, ia tetap diseru dari pintu perjuangan. Jadi syurga tadi tu, pintu ada syurga tu, ada pintunya, pintu untuk perjuangan. Waman kana ahlil siyam du'iya min babir riyan. Dan siapa yang membanyakkan jenis-jenis puasa, ya, puasa wajib, puasa sunat, ya, puasa sunat tu banyak jenis dia lah, ya, ada puasa macam puasa hari putih, puasa hari hitam, puasa hari Jumaat, hari Khamis, Isnin Khamis, kan, kita, ia tetap diseru dari pintu puasa yang bernama Rayyan. Jadi orang yang berpuasa ni masuk syurga Rayyan, diseru dari pintu Rayyan. Hak yang disebut yang atas tadi tu, yang semayang, yang jihad tu, tak disebut nama syurganya. Yang disebut nama syurga ialah orang yang puasa, Rayyan, ya. Kemudian, dan siapa yang membanyakkan jenis sedekah, ya, wa man kana min ahli sedekah du'iya min babis sedekah. Dan siapa yang banyakkan jenis sedekah, sedekah wajib ke, sedekah sunat ke, hadiah ke, sedekah juga lah, hebah ke, dalam bab fiqh, kan, ia tetap diseru dari pintu sedekah. Dia masuk pintu sedekah, pahala yang pintu daripada bahagian sedekah. Faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu, bila dengar Nabi kata macam itu, berkata Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, Abu Bakar radhiyallahu berkata, dia kata apa? Ayah dan ibuku menjadi galang ganti, ya, galang gantimu, ya Rasulullah, dalam saat kesemacaan. Jadi maksudnya Nabi mengharapkan sebagai Nabi ini sebagai pengganti kepada ibu dan ayahnya, ya, untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala, kan, kita katakan ridallah fi ridal walidain. Keredaan Allah itu datangnya daripada keredaan dua ibu bapa. Maka sebab tu birrul walidain, buat baik kepada kedua ibu bapa itu satu tuntutan yang wajib. Birrul walidain itu satu tuntutan yang wajib, ya. Jadi maksudnya saya bakal kata itu, ya Rasulullah, tidaklah, dia kata, tidaklah menjadi sebarang kesusahan kepada orang yang dijemput, ya. Ya abi, dia kata, anta wa ummi ya Rasulullah, ma ala ma du'a min tilkal abwab, ya. Sambungan hadis tu, tidaklah menjadi sebarang kesusahan kepada orang yang dijemput masuk dari tiap pintu itu, bahkan dia kata kemuliaan kepadanya. Jadi dia masuk pintu-pintu itu, dia dijemput masuk pintu ibadat tadi, pintu semayang, pintu puasa tadi, ya, pintu sedekah tadi, kemudian pintu, jadi itu merupakan sebagai satu kemuliaan, kemuliaan kepada dia. Ada orang masuk neraka, ya, tak ada pintu tu masuk je dalam neraka, kan. Ini syurga ada pintu, kan, pintu. Maka adalah siapa yang dijemput masuk dari semua pintu itu, semua pintu tadi itu, maknanya dia jihad, dia ada puasa, dia ada, semua dia buatlah jenis amal-amal ibadat tu. Macam kita lah, kan, banyak kita buat amal ibadat tu, dijemput semua masuk pintu tu.
Jadi tentulah susah kan nak masuk pintu mana, semua dijemput, semua tu dijemput untuk masuk pintu tu. Pintu mana nak masuk kan, maksudnya begitu. Nabi SAW menjawab, kemudian dijemput masuk dari semua pintu itu. Mana tak menjadi susahlah, maka adakah sesiapa dijemput masuk dari pintu-pintu itu, maksudnya tak jadi susahlah dia nak masuk pintu mana pun. Yang pentingnya kemuliaan tu dia dapat, dia boleh masuklah pintu tu. Kemudian Nabi SAW jawab. Jadi Sayyidina Abu Bakar masukkan di sini, dia kata sebarang kesusahan kepada orang yang dijemput masuk dari tiap pintu itu, bahkan satu kemuliaan kepadanya, maka adakah siapa yang dijemput masuk dari semua pintu itu? Jadi Abu Bakar tanya, siapa yang masuk semua pintu itu? Maksudnya semua pintu tu dia boleh masuk, siapa dia? Contohnya Abu Bakar tanya. Nabi SAW menjawab, qala sallallahu alaihi wasallam, na'am. Na'am, ya, ada. Dia kata, Abu Bakar tanya, siapa yang ada? So ada orang yang boleh masuk semua pintu itu, tiap-tiap pintu itu. Nabi kata, ya, na'am, ada. Wa arju an takuna minhum, dia kata, dan aku harap engkau seorang dari mereka yang berbahagia itu. Jadi Nabi mengharapkan Abu Bakar itu ialah salah seorang daripada golongan-golongan yang dikatakan berbahagia itu, golongan-golongan yang dijemput masuk semua pintu-pintu tadi itu. Sebab apa? Sebab banyak jenis amal kebajikan yang dia lakukan. Diharapkan, Nabi harap Abu Bakar lah merupakan orang yang ini Nabi mengharapkan Abu Bakar, begitu keadaan dia. Sebab apa Nabi harapkan Abu Bakar, kan? Sebab Abu Bakar ni rapat dengan Nabi, Abu Bakar ni. Perjuangannya daripada Mekah sampailah ke Madinah, dia bersama dengan Nabi, dan dia salah seorang daripada orang yang menjaga, orang kata, keselamatan Nabi Muhammad SAW ketika Nabi mengembangkan agama Islam, yang menengahkan agama Islam. Dan Sayyidina Abu Bakar ni merupakan orang yang bila Nabi buat, dia akan buat. Contohnya, bila Nabi buat, dia akan buat. Maksudnya dia, sunnah Nabi ni maksudnya padanya tak terlepas lah, ada aja pada dia. Maksudnya dia Nabi buat, dia buat. Itu Sayyidina Abu Bakar. Dekatnya sebab itu di golongan-golongan Abu Bakar, Umar, Osman, Ali ni dikatakan golongan mujtahid. Wasunnati wasunnatil khulafa al-mahdiin. Sunnah aku, aku ni buat perkara-perkara yang aku buat, kalau kau ikut itu sebagai sunnah, dan juga sunnah para sahabat yang 4 tu sajalah. Itu dia kata sahabat yang 4 al-mahdiin tu, sahabat yang 4 itu. Jadi kalau sahabat yang 4 tu yang Nabi tak buat, kemudian ijtihad tu, mereka boleh buat ijtihad yang mereka buat, maka boleh diguna, boleh diikut. Wasunnatul khulafa al-mahdiin, dia kata sunnah. Contohnya sembahyang tarawih dalam bulan Ramadan, kita berjamaah di masjid, itu Sayyidina Umar, kan? Zaman Nabi dia tak buat, Umar buat, tapi kita ikut. Itu sunnah al-khulafa al-mahdiin, kita kuat. Jadi golongan-golongan ni, 4 sahabat ni orang yang dikatakan dekat dengan Rasulullah SAW, dekat, kan? Ni orang yang dekat. Lepas tu Sayyidina Umar lebih lagi lah, apabila apa yang Nabi buat, dia pasti buat, kecuali dia tak tahu. Kecuali benda tu dia tak tahu yang Nabi buat, kan? Dia tak buat lah, dia tak tahu. Maka sebab tu ada satu peristiwa ketika Nabi wafat. Dia tanya isteri Nabi, Aisyah, iaitu anak dia lah. Aisyah tu anak Nabi, anak Sayyidina Abu Bakar. Dia tanya Aisyah, dia kata, engkau tengoklah dalam tilik-tilik engkau ni, dia kata, ada tak yang aku tak buat yang Nabi buat? Maksudnya yang Nabi buat tu aku tak buat, ada tak? Begitu sekali, kan? Dia tanya. Jadi Aisyah kata tak ada lah, setakat yang dia tahu lah, tak ada lah, kan? Tapi oleh kerana sentiasa dia duduk tanya, Aisyah terfikir yang Nabi ni satu ketika ada kata selepas main zuhur, katanya dia akan bawa makanan pergi menyantuni seorang tua di hujung kampung. Orang tua tu yang susah, dia bawa makanan, dia pergi menyantuni orang tua tu, dia pergi suap makan, dia jaga. Itulah keadaannya. Dan ada pula
pendapat mengatakan orang tu ialah orang Yahudi, bukannya orang Islam, orang Yahudi. Jadi Nabi menyantuni manusia ni bukan dikira Islam tak Islam, maksudnya menyantuni. Itu uslub dakwah dia. Uslub dakwah nak mendekatkan Islam tu kepada orang yang bukan Islam. Jadi itu Aisyah teringat benda itu. Jadi bila Aisyah teringat, Aisyah cerita dengan Abu Bakar. Dia cerita dengan Abu Bakar, Abu Bakar kata dia nak buat benda itu. Dia cari, dia jumpa perempuan itu. Akhirnya dia pun amal juga, dia buat macam tu juga. Dia bawa pergi, dia menyantuni perempuan itu, suap makan dan sebagainya, layan dengan apa? Dengan baik. Ciri dakwah ataupun ciri uslub dakwah yang Nabi bawa untuk nak membawa orang yang bukan Islam tu kepada Islam. Sampai begitu sekali, kan? Menyantuninya kita, kan? Di kita hari ni kadang-kadang kita kena bawa dakwah menyebabkan orang benci dengan kita, kan? Tapi tidak, Nabi buat macam itu, kan? Itu yang Nabi buat, kan? Abu Bakar pun buat. Sampai satu ketika pernah berlakulah kisah yang mengatakan bila Abu Bakar pergi menyantuni dia tu, maka orang tua tu kata, ini bukan selalu orang yang datang jumpa dengan aku. Dia tahu orang yang jumpa dengan aku ni, yang menyantuni aku ni, dia lemah lembut, dia suap aku. Kalau makanan tu agak keras kan, dia lembutkan dulu, kemudian dia bagi kepada, begitu keadaannya, kan? Jadi berbezalah antara Sayyidina Abu Bakar dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi dia nampak ketara perbezaan itu. Dia kata ini bukan orang yang selalu datang tu, dia kata, kan? Sayyidina Abu Bakar kata inilah orang yang selalu datang, saja nak usik-usik lah, kita katakan, ya. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar cerita, yang datang menyantuni kamu tu ialah Rasulullah, dia dah wafat. Oh, dia kata baru dia kenal, ya, itulah Rasulullah yang dia buat. Selama ini dia tak suka, dia mencaci Rasulullah, dan kadang-kadang dia mungkinlah terlepas cakap dan sebagainya, dia tak tahu yang itu Rasulullah, mungkin dia bercakap tapi Rasulullah tak keji dia, tak marah dia, kan, keadaan. Dan akhirnya mungkin orang tua tu kesal lah dengan apa yang dia lakukan. Akhirnya dia kata kepada Abu Bakar, engkau ajarlah apa yang Rasulullah ajar kepada kamu. Jadi mungkin maksudnya dia menerima Islam lah, gitulah keadaannya, kesimpulannya, kan. Jadi itu Sayyidina Abu Bakar, ya, kisah Sayyidina Abu Bakar. Maksudnya ibadat yang dia nak lakukan itu, ya, bukan hanya dari sudut kita katakan semayang saja, puasa saja, kan, zakat, bersedekah, kan, banyaklah, nak berjihad, nak berjuang dan sebagainya. Macam kita hari ni banyaklah yang kita buat. Kita semayang, itu dah pasti. Kemudian yang kedua, kita keluar zakat. Bila sampai bulan Ramadan, kita keluar zakat fitrah. Itu jenis ibadat yang Allah perintah kepada kita, ya, ibadat. Kemudian bila ni kita bila waktu kita bayar zakat, ya, ataupun sekiranya cukup haul dan sebagainya, ya, yang wajib kita keluar zakat, kita keluar zakat. Itu banyak. Dan ada lagi amalan-amalan yang lain. Mungkin kita jaga isteri kita di rumah. Bagaimana contoh Nabi jaga isteri dia di rumah, kita ikut uslub itu, ya. Bagaimana nak menjaga, dan Al-Quran mengatakan, naklah jaga isteri kamu tu, ya, macam kamu juga, ya, iaitu supaya jauhkan mereka daripada api neraka. Ya allazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Itu yang Nabi ajak, Nabi buat. Jadi segala syariat fiqh yang kita lakukan pada hari ini, ya, itu berdasarkan kepada diri Nabi SAW. Itu jenis ibadat. Nabi berjuang, Nabi pergi perang. Kita mungkin tak pergi perang, tapi kita berperang juga, paling tidak dengan jiwa kita. Bagaimana kita nak menolak, kita katakan, kejahilan, nak terima, bagaimana kita nak tolak kejahilan kita tanpa kita tak mengetahui apa-apa, kita nak belajar, nak begitunya. Bagaimana kita nak menolak, orang kata, ancaman-ancaman yang mengancam kita ke arah untuk nak merosakkan agama kita. Itu juga sebagai satu perjuangan, kan. Itu banyaklah, di rumah, di tempat kerja dan sebagainya, semuanya itu dikira ibadat. Kalau kita pergi kerja pun ibadat juga, jenis ibadat juga pergi kerja. Kita pergi kerja kat industri lah, kita kan, kelang kan dan sebagainya, ya, itu sebagai satu ibadat.
dengan syarat yang kita kerjakan itu kerana nak mencari nafkah, nak bagi kepada anak isteri kita, orang yang di bawah tanggungan kita. Itu maksudnya ibadat. Kita akan dapat ganjarannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Sayyidina Abu Bakar cerita tentang Sayyidina Abu Bakar tentang ibadat, banyak ibadat. Kalau kita muhasabah diri kita, mungkin kalau biasa kita buat ibadat tu apa dia? Tentang jaga isteri kita, jaga anak kita berdasarkan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala lah, puasa, sembahyang, dan kita baca Quran, kita menyantuni kawan-kawan kita dengan cara baik, cara berhemah dan sebagainya. Itu ibadat. Semua itu dijamin akan sebagai satu ibadat yang diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis ini nak menceritakan bahawa jaminan Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Abu Bakar itu, maksudnya diharapkan Sayyidina Abu Bakar itu dapat masuk pintu-pintu yang disebutkan tadi, kan, begitu. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menerangkan tentang kemuliaan dan penghormatan yang tinggi yang diberikan oleh malaikat kepada hari akhirat kepada orang-orang yang membanyakkan jenis-jenis amal kebajikan yang dilakukannya. Jadi malaikat ni akan menyeru, memberi penghormatan kepada orang-orang yang banyak ibadatnya, masuk pintu ni, begitu, berdasarkan kepada amal ibadatnya. Siapa yang melakukan 2 atau lebih dari jenis-jenis amal kebajikan, 2 atau lebih amal-amal kebajikan, sangatlah dihormati oleh malaikat syurga. Malaikat syurga sangat suka, sehingga masing-masing berebut-rebut. Malaikat syurga yang jaga syurga ni berebut-rebut menjemput masuk pintu-pintu yang mereka jaga. Ada yang menjaga pintu Rayyan, ada jaga pintu ini, syurga banyak, syurga, kan. Jadi macam-macam. Jadi mungkin kita tanya, 2 atau lebih jenis kebajikan yang kita buat itu apa dia, kan? Kita tanyalah, begitu keadaannya, kan. Jadi bila kita tanya, misalnya seorang mengerjakan sembahyang fardu, contohnya dia sembahyang kerja fardu, ia juga mengerjakan berbagai-bagai sembahyang sunat yang lain. Demikian halnya pada amal-amal kebajikan yang lain. Dia bagi gambaran sembahyang fardu 5 waktu. Bukan hanya sembahyang fardu saja, bahkan sembahyang sunat yang lain. Misalnya sunat rawatib, sunat yang mengiringi solat fardu, kan. Mungkin sunat tahajud, kita buat waktu malam. Sunat jenazah, kan, sunat jenazah. Sunat banyaklah, Isra', bila matahari nak naik, kan. Sunat duha, sayang, banyak sunat duha, jadi orang-orang yang macam itu dikatakan perbanyakkan jenis-jenis ibadat itu. Jadi kalau kita hari ini nak perbanyakkan itu, mungkin kerana kita tak tahu, kan. Mungkin kita tahu sembahyang waktu, sembahyang rawatib, sunat rawatib yang ini sembahyang waktu, kan, kita katakan, ataupun sembahyang sunat duha, kan. Jadi mungkin kita jarang lakukan, jadi kita ambil peluang untuk lakukan. Ada fadilat yang banyak bagi orang yang sembahyang sunat duha, kan. Ada sembahyang sunat Isra' banyak juga, kan. Sembahyang sunat jenazah, kadang-kadang berlaku kematian, ambil peluang untuk pergi sembahyang jenazah, sebab dia tu sangat, mana kata sembahyang tu sunat tapi ganjarannya tu sangat hebat. Kalau sembahyang jenazah tu, maknanya bagi jenazah tu, pengurusan jenazah itu, kalau kita pergi ziarah dia, kemudian kita sembahyang dia, kemudian kita terlibat dengan mandi kapan dan sebagainya, kemudian bawa mengiringi jenazah sampai ke tanah perkuburan, kita ikut saja sampai tanah perkuburan, tengok ke buminya, kan, bagaimana dikebumikannya, sampai selesai, kita katakan. Orang yang buat begitu, Allah bagi pahala 2 qirat. 2 qirat. 1 qirat tu disebut sebesar bukit Uhud.
Bukit Uhud. Ya, kalau pergi Mekah, Madinah, ya, nampak Bukit Uhud tu, ada ulama kata sebesar Bukit Uhud, satu kirat. Dua kirat, dua Bukit Uhud. Ganjaran yang diberikan kepada orang yang menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan jenazah orang yang mati ini. Sebab apa? Sebab di sana banyak pengajaran yang kita dapat, banyak pendidikan yang kita dapat, dan pendidikan itu akan mendatangkan kebaikan kepada kita untuk kita jemahkan dalam kehidupan kita sebelum kita sampai kepada macam orang yang mati itu. Sebab kita akan sampai juga kepada orang yang mati itu, tapi bila kita uruskan dia, kita semayangkan dia dan sebagainya, kita pergi tengok dengan dia, jadi pengalaman itu diterjemahkan dalam hidup kita, menjadikan kita kesedaran bahawa satu ketika kita pun akan sampai juga ke tempat yang macam itu. Jadi apa keperluan-keperluan yang kita perlu sedia untuk sampai ke tempat yang macam itu, itu yang dikehendaki, kan? Itu yang dikehendaki. Apa keperluan-keperluan yang kita bersedia ke arah untuk sampai ke tempat itu. Jadi berdasarkan kepada itu banyak pahalanya. Dikatakan dua kirat. Itu contohlah, ya, bagi sembahyang sunat jenazah. Sembahyangnya tak susah, ya. Tak ada rukuk, tak ada sujud, hanya dengan takbir saja, 4 takbir, dan bacaannya sangat mudah, ya. Alhamdulillah lah, hari ini tengok kadang-kadang bila bapa meninggal, anak jadi imam sembahyang jenazah, tak takut. Ya, dulu takut kita. Ya, saya ingat saya dulu kecil-kecil kan nak sembahyang jenazah, Tok Wan saya, kan. Cucu ni duduk kat depan lah, lebih-lebih cucu ni sekolah agama pula, kan. Jadi orang kampung pergi penghormatan lah. Cucu ni sekolah agama pula, duduk kat depan. Takut kita ni ketika itu, kan, takut. Ya. Tapi bila dia masuk, ya, di asrama, duduk kat asrama, dah rasa tak takut dah. Sebab apa? Bila ada kematian, orang semua panggil, ya, panggil. Satu asrama tu lebih kurang 150 orang, panggil pergi sembahyang jenazah. Pergilah kita sembahyang jenazah, kan. Itu dulu. Sekarang ni mungkin orang panggil pondok-pondok lah, ya. Kalau kat Kedah masih lagi hari ni, maksudnya dia panggil pondok-pondok dan sebagainya, kumpul sampai penuh masjid, macam sembahyang Jumaat, sembahyang jenazah itu. Itu dibuat, itu diamalkan di Kedah lah maksudnya. Sampai hari ini masih ada lagi amalan itu. Mana harat kematian itu meliputi perkara yang macam itu. Siapa yang nak menguruskan, nak jemput masjid-masjid ni, ya, ada peruntukan dia lah berapa banyak bahagiannya. Itu mana orang yang mati, waris yang mati itu dah bersedia lah dengan keadaan itu. Sebab nak lengkapkan sembahyang jenazah itu penuh masjid, macam sembahyang Jumaat. Sehingga kan kalau lewat sikit pun tak apa, kalau tengah malam sikit pun tak apa, asalkan masjid mesti pun penuh. Itu maksudnya, kan. Itu yang dibuatkan itu. Jadi maksudnya pahalanya sangat besar, ya. Ini. Baik. Sebab kemuliaan di sana, kemuliaannya tu sangat besar, kan. Jadi bila berdasarkan kepada kemuliaan yang besar itu, ya, yang akan didapati oleh orang yang berbahagia, ya, itu orang-orang yang dikatakan yang sangat bahagialah bila dapat peluang-peluang untuk dijemput oleh malaikat ni masuk pintu-pintu yang dia jaga, kan, begitu, ya. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu merasa gembira dengan penjelasan itu. Dia sangat seronok Sayyidina Abu Bakar bila Nabi jelaskan begitu, maknanya dia seronoklah, kan. Dia kata, aku harap engkau salah seorang daripada golongan yang mendapat kemuliaan ini. Kan, sebab dia bersama dengan Rasulullah SAW ketika itu. Waktu golongan-golongan ni dijamin masuk syurga. 4 sahabat ni dijamin masuk syurga. Orang yang dijamin masuk syurga ni pun dia kata tak betul. Contohnya kan, ya, orang yang dijamin oleh masuk syurga ni pun dia kata tak betul. Orang kata tak betul lagi. Itu Nabi yang jamin. Siapa kata betul? Bila Osman mati, Osman wafat, kan, naik Ali, ya. Ali ni mungkin kita katakan orang yang kuat ibadat, abidnya. Kemudian dia ni bukan mudah-mudah nak ambil tindakan, nak kena selidik, teliti betul-betul, kan. Timbul golongan yang tak sabar ni, ya. Itu dikatakan Khawarij. Yang tak sabar ni, dia kata Ali tak Islam, Osman pun tak Islam. Begitu. Itu golongan Khawarij dulu, maksudnya begitu keadaannya, sampai begitu. Sedangkan Nabi jamin tu 2 orang itu masuk syurga.
hari ni lagi lah. Itu zaman Nabi tu berapa tahunnya lepas dia tu, berapa puluh tahunnya. Hari ni berapa ribu tahun dah kan. Jadi nak sanggah apa yang Nabi buat perkara biasa lah. Kalau hari ni kadang-kadang lupa atau sunnah Nabi tu kan, tak buat langsung kan. Baik, jadi Abu Bakar dia rasa gembira atas apa? Kemuliaan yang diakui tadi ya. Dia sangat rasa gembira dan meminta penjelasan dari Rasulullah SAW. Lalu baginda SAW menerangkan dan menyatakan harapan semoga Sayyidina Abu Bakar termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung itu. Ini kata orang yang beruntung. Orang yang mulia ni maksudnya orang yang beruntung. Yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Dengan apa? Dengan amal. Jadi bukan dengan yang lain, semua amal tu. Disebut kat sini ya, amal. Maksudnya jenis amal yang kita buat tu, amalan yang kita banyakkan amal. Ya, ada orang dia amalnya dia sikit tak banyak, tapi dia constant ya, dia baca Quran contohnya, tapi dia constant, dia istiqamah. Mungkin satu hari satu muka, satu hari satu muka, satu hari semuka, dia istiqamah kan. Itu pun satu hari satu muka constant. Itu amal ibadat maksudnya yang kita lakukan. Jadi kerja-kerja yang untuk nak mendapat kemuliaan di hari akhirat oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal hadis ini, maksudnya tak lain tak bukan nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala ni iaitu amal ibadat. Apa saja? Tak lain tak bukan amal ibadat. Buat baik ajalah maksudnya. Dunia ni buat baik dari sudut apa pun, maksudnya buat baik kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau buat baik kerana yang lain, itu tak terima kan. Buat baik kerana apa? Kerana Allah. Allah suruh buat, Allah suruh sedekah, kita sedekah. Allah suruh bercakap benar, kita bercakap benar. Allah suruh jangan kita katakan khianat, jangan dusta, kita tak khianat, kita tak dusta ya. Jangan fitnah, kita tak buat benda yang macam itu. Itu maksudnya orang-orang yang mendapat kemuliaan ya. Itu yang disebut dalam hadis ini. Itu antara malaikat yang menyeru ke arah untuk nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita pergi satu hadis lagi yang berkaitan dengan, itu hadis yang ke-31, di mana selain daripada itu dia kata antara jenis-jenis kita katakan tugas-tugas malaikat itu, ada yang ditugaskan iaitu menyampaikan ucapan selawat. Malaikat ni dia tugas dia menyampaikan ucapan selawat. Ibadat dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu hanya menyampaikan ucapan selawat dan salam yang diucapkan oleh seseorang kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sekali. Jadi dia tukang menyampaikan menyampaikan ucapan selawat. Siapa kalau kita selawat kepada Nabi, maka malaikat ni akan menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan menyampaikan perkara itu. Hadis 31. An Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi malakan a'tahu sam'a ibadi kullihim fama min ahadin yusalli alayya salatan illa ablughaniha. Al-Bukhari fi Tarikhi wa Tabrani. Dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, Nabi SAW sabdanya, sesungguhnya dia kata ada bagi Allah satu malaikat yang diberi kepadanya kuasa mendengar ucapan. Malaikat ni dia ada kuasa, dia mendengar ucapan. Apa ucapannya? Ucapan hamba-hamba Allah, ucapan kita ni, hamba-hamba Allah semuanya. Maka tidak ada seorang pun yang mengucap sesuatu selawat, yang kita ucapkan selawat kepadamu, melainkan malaikat itu menyampaikannya kepadaku. Jadi maksudnya Nabi sebut kan, maksudnya malaikat akan menyampaikan kepada Nabi SAW. Siapa saja tak akan terlepas. Itu tugas malaikat ini. Dia dengar kita ucapkan, kita sallallahu alaihi wasallam, malaikat dengar.
kemudian dia sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini antaranya. Sebab itu dalam bab selawat ini maksudnya fadilatnya sangat besar. Ya. Sangat besar fadilat selawat ini. Selawat boleh menyembuhkan penyakit. Ya, kita selawat boleh sembuh penyakit kita. Kan? Kita hilang barang selawat, insya-Allah jumpa barang yang kita lupa ni, kadang-kadang lupa, tua-tua ni lupa kan. Selawat dah, selawat. Allahumma shalli ala sayyidina. Insya-Allah boleh ingat balik apa yang kita lupa itu. Itu fadilatnya banyaklah. Yang lebih jelas hadis menyebut man shalla alayya wahid sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi asyara. Siapa yang selawat sekali, maka Allah Subhanahu wa taala akan selawat kepadanya 10 kali. Ini Nabi Allah buat. Ya, ibadat yang kita buat Allah buat, kan? Ibadat lain tak, kan? Semayang kita buat Allah tak buat, kan? Ini ibadat yang kita buat Allah buat. Kita selawat Allah selawat. Tapi selawat Allah dengan selawat kita tak sama. Selawat Allah yang dimaksudkan di sini Allah bagi rahmat. Allah bagi rahmat. Ya. Kita selawat sekali Allah bagi 10 rahmat. Ya. Dalam kitab Sirus Sadikin selawat 10 kali Allah selawat 100 kali. Kita selawat 100 kali Allah selawat 1000 kali. Kita selawat 1000 kali, stop setakat itu, jaminannya syurga, iaitu masuk syurga. Itu fadilat selawat dalam kitab kita sebutlah, kan. Tapi yang famousnya kita dengar selawat sekali 10 kali, kan. Jadi maksudnya itqun minana, bebas daripada api neraka bila kita selawat 1000 kali, kan. Jadi perbanyakkanlah selawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat akan sampaikan. Kadang-kadang kita pergi Mekah, tolong sampaikan salam saya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sampai ke Madinah, kan. Kita pun sampaikanlah salam itu, kan. Tapi kalau kita selawat pun maksudnya malaikat dah sampaikan, kan, perkara itu. Baik. Itu di antara tugas-tugas malaikat tadi, ya. Ibadat, antara ibadat malaikat, ya, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada masa lagi? Insya-Allah lagi 3 minit, ya. Kita pergi kepada satu hadis lagi, mungkin 3 minit sempat, ya. Hadis berikutnya iaitu an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi malaikatun sayyakhina fil ardi yuballighuni an ummati salama mimman yusallimu ala minhum wa in ba'uda qutruhu wa tana'at daruhu. Maksudnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, sesungguhnya ada bagi Allah beberapa malaikat yang berjalan merata-rata bumi untuk menyampaikan salam kepadaku. Dia jalan untuk menyampaikan salam kepadaku dari siapa di antara umatku yang memberi salam kepadaku, beri salam, sekalipun jauh negeri orang itu dan tempat tinggalnya. Mana-mana kita duduk dalam pelosok dunia ni, mana kita selawat aja sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya lebih kurang hadis yang kita baca itu. Baik, kita baca sikit sebelum kita masuk dalam bab yang kita katakan bab berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Insya-Allah kita sambung dengan bab hadis ini, penutupnya berkaitan dengan selawat. Jadi insya-Allah kita sambung pada masa yang akan datang, ya, berkaitan dengan kelebihan selawat, ya, kelebihan selawat, ya, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah.
Itu saja yang dapat saya sampaikan. InsyaAllah kita akan sambung pada masa yang minggu depan, kita akan sambung pada masa yang akan datang, berkaitan dengan selawat kepada Nabi SAW, tajuk yang khusus. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas shalihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.